Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini, edisi 5 Januari 2022. Selamat tahun baru, Afad. Selamat tahun baru. Ya kan Sofia nak salah sebut 2021. Tidak. Tak? Kita cekap lagi. Cekap. Pagi-pagi kena cekap sikit. Ya, kena cekap. Walaupun pagi ni mungkin berlaku sedikit kesuraman sebabkan yalah cuaca tak menentu sekarang ni kan. Ada yang terlambat mungkin. Macam saya pun sama juga. Bawa masuk ni. Saya pun masuk ni. 2 minit sebelum ni. Wah, itulah dia. Alhamdulillah sebab selamat. Kereta saya daripada kereta yang comel tu jadi kereta rally. Tadi kan. Minta maaf siapa yang tengok saya tadi bawa kereta. Walaupun dah sama-sama kat sini. Kita cakap terima kasih kepada anda semua. Selamat pagi. Hari ini bersama dengan saya Fazli Sofia. Hari ini dah 5 Januari seperti mana yang Sofia katakan tadi. Betul. Dan kita doakan semoga hari ini semuanya berjalan lancar. Walaupun pagi ini mungkin macam saya cakap kesuraman dan kita doakan semoga sepanjang hari ini berlaku kebaikan sahaja. Betul. Kalau anda masih di jalan raya, pastikan anda pandu dengan elok, pandu dengan cermat dan pastikan keselamatan anda adalah nombor 1. Okey, baik, hari ini kita banyak pengisian. Antaranya kita memulakan pagi ini dengan inspirasi seorang gadis muda berusia 22 tahun mengejar impiannya. Jadi, beliau seorang penjaga gol tapi telah pun menerima orang kata invitation lah untuk menjadi pemain import bagi tim ini dinamakan sebagai Klub Misaka United di India. Di India. Jadi kalau anda nak tahu bahawa Nurul Azrin Mazlai ini adalah goalkeeper wanita pertama negara yang beraksi di Liga Luar Negara. Tahniahlah Nurul Azrin. Muda lagi ni, 22 tahun. Dan pencapaiannya Azrin ni dia berjaya mendapatkan clean sheet dalam penampilan pertamanya. Wow. Tak silap saya menang 4-0. Wah, hebatnya. Hebat kan? Jadi kita nak tahulah bagaimana, mengapa dia rasa ini adalah pengalaman nombor 1 yang dia perlu dapatlah. Pengalaman untuk berada di luar negara. Betul. Orang kata menjadi sebahagian daripada pasukan dalam liga wanita ini. Jadi kita nak melihat apakah inspirasi beliau pada usia yang cukup muda. Betul. Orang kata ini perjalanan langkah pertama yang sangat-sangat bagus dan kukuhlah buat beliau. Ini mungkin sebagai salah satu daripada inspirasi juga untuk kita terus sahaja berjaya. Tidak kira di mana sahaja kan. Walaupun kita lihat pencapaian itu di luar negara, tapi kalau sekarang ini kalau anda nak berjaya dalam negara pun dah kira berjaya juga kan. Setuju. Luar negara satu pencapaian yang menakjubkan. Menyentuh berkenaan pencapaian, saya rasa kita ni perlu bersiap sedialah. Ini antara pencapaian kita untuk mengetahui apakah antara langkah-langkah yang sedia ada yang perlu diadakan, khususnya bila kita dah melihat terlandanya bencana alam dan sebagainya, daripada sudut protection, perlindungan ataupun insurans. Jadi hari ini kita akan bincangkan sebenarnya apakah antara insurans kenderaan yang paling sesuai yang patut kita orang kata adakan sekarang ini yang memberikan perlindungan bagi cuaca bencana dan sebagainya. Ya, betul. Kalau lihat kesedaran ini, sebelum ini kan kita kan COVID-19 kan. Jadi selepas COVID-19 ni ramai di antara kita yang rasa macam faktor kesihatan tu begitu penting. Jadi mereka ni ambil insurans. Tapi apabila melihatkan bencana alam ini berlaku, ini sedikit sebanyak mungkin membuka mata segelintir pada rakyat kita ini untuk mengambil tambahan insurans lah. Betul. Kalau beli kereta, beli rumah sudah pastinya ada insurans. Tapi sekarang ini perlu ada mungkin tambahanlah, tambah sikit bencana alam. Dan insurans bencana alam ni kalau saya lihat ini sebuah kereta tak sampai 200 pun. Murah saja. Tambahannya kan? Tambahannya. Jadi kita kena ingatlah malang tidak berbau. Tadi tidak salah untuk kita mempunyai sedikit sebanyak perancangan untuk perlindungan kita sendiri. Baik, menyentuh berkenaan dengan perlindungan banjir, kita menyentuh berkenaan dengan cuaca pula. Kita meninjau sekali lagi cuaca di Semenanjung pada ketika ini. Kita difahamkan di bahagian selatan Semenanjung. Adanya takat hujan yang lebih tinggi. Kita mulakan dengan Kuala Lumpur dulu. Pagi, petang, malam. Memang hujannya seperti mana disebutkan oleh Fazli tadi. Bagi anda yang berada di jalan raya, pastikan anda kekal selamat. Dan kita meninjau ke Melaka. Ini menunjukkan pagi, petang dan malam juga hujan dan ribut petir di 1 atau 2 tempat. Okey, kita nak balik kampung saya ni, Johor. Apa khabar, umur sihat ke? Okey, di sebelah pagi ni di Rabu memang daripada pagi, petang, malam sama saja, tapi pagi petang ada tambahan ribut petir di 1-2 tempat dari Johor. Kita beralih terus saja ke Pantai Timur, terus saja ke Negeri Pahang, Sofia. Ya. Okey, di Negeri Pahang pagi ini tiada hujan, petang hujan di 1-2 tempat dan malam hujan di 1-2 tempat juga. Kita balik sebelahnya di Negeri Terengganu. Betul, di Terengganu pula kita melihat di sini pagi hujan di 1-2 tempat, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Kita melihat sedikit orang kata transisi kepada cuaca yang lebih baik. Dan seterusnya ke Kelantan Okey, kita ke Kelantan, pagi hujan, petang dan juga sebelah petang pula 1 dan 2 tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan. Tapi
Alhamdulillah besok daripada pagi sampai ke malam tiada hujan. Itu ramalan daripada Malaysia di sebelah negeri Kelantan. Okey, kita lihat ke meja Maxos pada pagi ini. Kita nak terus saja kongsikan mangsa banjir di Johor Pahang meningkat pada malam tadi. Okey, jumlah mangsa banjir yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara ataupun PPS di Johor dan Pahang meningkat pada malam tadi berbanding petang semalam, manakala di Negeri Sembilan, Melaka serta Sabah mencatatkan penurunan. Tetapi bagi di Negeri Selangor dan juga Terengganu, jumlah mangsa banjir kekal seperti sebelah petang. Ya. Pada dalam artikel yang sama juga akan menunjukkan sedikit sebanyaklah perkembangan di Johor dan juga beberapa gambaran di Sagamat sendiri. Dan inilah dia antara di Pahang juga. Jadi kita mengharapkan agar anda semua kekal cakna dengan perubahan cuaca, kerana ini pastinya adalah satu langkah kita untuk mengekalkan keselamatan keluarga. Dan kita harapkan anda semua bertabahlah, sebab ada di antara negeri-negeri yang terlibat banjir ini sebelum ini dah tak ada banjir, dah kemas rumah, dah bersihkan rumah, dah masukkan perabot dan sebagainya, tetapi berlaku lagi banjir. Dan anda semua kekal tabah dan anggap ini sebagai ujian Allah SWT, dan insya-Allah akan diberikan cahaya di kemudian hari nanti. Baik, kita nak berhubungi rakan Sofia katanya. Rakan saya. Dah jadi kawan dah tadi. Jadi kawan dah. Goalkeeper tadi. Goalkeeper. Okey. Tapi kita saksikan dulu sedikit bingkisan ini untuk kita mengenali beliau dulu. Penjaga gol wanita pertama bermain di klub Misaka United FC di India. Jom kita saksikan. Jom. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Pepatah Melayu ini sesuai menggambarkan diri figura hebat yang baru berusia 22 tahun. Penjaga gol bola sepak wanita kebangsaan, Nurul Azurin Mazlan, antara yang cukup bertuah apabila mendapat tawaran untuk beraksi bersama kelab Misaka United FC selama 2 bulan dalam saingan Liga Amatur di India. Selaku tonggak utama Malayan Tigres, gadis geni ini berjaya mempamerkan prestasi cemerlang dalam kemunculannya yang pertama bersama pasukan baharu. Bukan sahaja diberi kepercayaan untuk bermain dalam kesebelasan utama, malah pemain kelahiran Kelang Selangor ini berjaya mematahkan cubaan pihak lawan daripada membolosi gawang. Mula membabitkan diri dalam bola sepak sejak tahun 2012, Azurin pernah merangkul anugerah pemain wanita terbaik, anugerah bola sepak kebangsaan ABK pada tahun 2015 dan 2018. Lebih istimewa, dia kekal dengan imej bertudung yang dibawanya meskipun menceburi bidang sukan di luar negara. Berbekalkan tekad serta semangat juang yang tinggi, anak ketiga daripada 4 beradik ini berazam untuk meneruskan rentak cemerlangnya dalam karier bola sepak. Betul, kita bagi tepukan kepada azam beliau sendiri, kerana ini langkah pertama yang kita boleh melihat dan kata future masa depannya cerah, kerana beliau berani untuk mengambil langkah ini. Kita terus bersama dengan Nurul Azurin Mazlan, penjaga gol wanita mewakili Malaysia di India. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Ini kita gelarkan Spider Woman lah. Kan. Sana sini. Ke sana ke sini. Okey, aku berapa kat sana tu sekarang? Pukul 7:08 minit. Pagi. Pagi. Tapi saya frust lah sikit sebab awak buat live dekat dalam rumah, background belakang kosong. Kan? Kalau kat India tu pergi luar nampak sikit environment India kan. Okey, kita nak tahulah. Apa dia? Kat luar bising. Bising. Okey, tak apa. Next time. Kesibukan kan. Okey, Azuri, kita nak tanyakan sedikit sebanyak ini perjalanan awak sendiri kan. Kita tahu di sini ini adalah pemain import pertama dalam saingan Liga India. Jadi perjalanan awak untuk sampai dan mendapatkan peluang ini bagaimana? Mungkin sedikit sebanyak coretan lah untuk sampai di Bangalore, India. Basically macam sebenarnya diorang ada buat posting dekat Twitter. So saya banyak hantar saya punya resume, saya punya video dekat banyak kelab juga kat luar. So Misaka yang approach saya lepas tu. So start daripada situ kita urus sampailah benda ni jadi. Macam mana dari segi selection untuk bermain di Liga di India ini? Yalah, kita hantar resume apa semua. Jadi bagaimana dia nak lihat skill kita apa semua tu bagaimana? Diorang decide to sign saya waktu dekat Palestine. Okey.
Okey, Azurin kini dah berada di Bangalore, betul tak? Jadi saya Betul. pasti dengan orang kata training, perancangannya, orang kata berbeza dan cabaran menyesuaikan diri pun satu hal juga kan. Jadi bagaimana awak menyesuaikan dan mengadaptasikan diri itu? Kalau daripada segi perbezaan tu mungkin daripada segi keselesaan, suasana, kawan-kawan dan cara bermain. So kalau kat tempat baru ni kena cepat adapt lah daripada segi makanan, suasana, cara bermain. Yang penting dia punya key kena cepat adapt je. Ya. Cakap pasal bercakap berkenaan dengan makanan tu, sedap makan kari dekat sana. Okey. Okey, balik kepada track. Saya difahamkan yang kalau pemain baru ni Sofia, untuk menyesuaikan diri, kadang-kadang pemain baru ni dia akan diletakkan di bangku simpanan terlebih dahulu. Jadi untuk kita nilai game dan sebagainya. Tapi kita lihat awak ni masuk first game dah terus first 11. Kan. Adakah memang pasukan itu memang mencari goalkeeper ke ataupun injured ke atau bagaimana dengan pemilihan jadi first 11 ini? Sebenarnya memang diorang tunggu saya datang. Okey. Sebab saya dah miss 2 game awal sebenarnya. Yang saya datang tu dah match game ketiga. So memang daripada awal memang diorang tunggu saya datang untuk buat debut lah. Okey. Tadi awak sebutkan kan awak yang hantar submission resume tu di Twitter dan sebagainya kepada kelab-kelab ini. Mengapa pada diri awak sendiri secara peribadinya ini adalah satu pengalaman untuk bermain di luar negara yang awak mesti dapatkan pada usia muda ni? Kenapa? Kenapa kat bukan dalam negara je? Satu, saya kejar minit bermain. Sebab kat sini diorang punya liga kita nampak perancangan diorang masa panjang. So macam siapa yang juara daripada Liga Katanaka ni, diorang akan promoted pergi Indian Women League. So saya kejar diorang punya minit bermain. So kalau ada rezeki Alhamdulillah. Okey. Datang ke India pada bulan Disember tempoh hari. Jadi sekarang ini dah bulan Januari. Jadi saya rasa lebih kurang sebulan. Jadi bagaimana penyesuaian diri di sana, Azurin? So far semua okey. Kawan-kawan dan management lah banyak membantu untuk saya adapt kat sini. Okey. Azurin, harapan awak sendiri, saya rasa dah sebulan lebih kat sini kan, dalam liga ini, apakah harapan awak dan juga orang kata perancangan masa depan selepas ini? Sepanjang kat sini saya harap saya dapat bantu kelab untuk pergi ke Indian Women League. So kalau rancangan saya masa panjang, saya ingin bermain lagi jauh. So bukan dekat India je, kalau saya dapat kembangkan kerjaya saya ke tempat lain, saya nak. Amin. Saya tahu Giana pergi Barcelona kan? Sebab dia favorite team. Last saya tanya. Dalam banyak-banyak posisi, kenapa nak jadi goalkeeper? Boleh striker, wing apa semua. Kenapa goalkeeper? Kenapa goalkeeper? Dia waktu mula-mula tu, sebab players kan kena banyak lari lah, apa semua lah. Time tu saya malas lah benda-benda macam tu. Saya nak training je. Yang saya tahu saya training dengan bola. So dekat situ lah saya start saya punya career sebagai goalkeeper. Okey, tengok pencapaian sangat membanggakan. Pilihan yang tepat lah sebenarnya. Kan klise tu first game. Tanya Azurin, tanya. Beliau boleh je adaptasikan diri kan, yang kata memandang ikut keperluan semasa. Kita ucapkan all the best, kita doakan yang terbaik untuk Azurin. Semoga apa yang diingini tu tercapai buat diri awak sendiri. InsyaAllah. Lepas ni ada training ke? Lepas ni ada training. Dah siap pakai baju apa semua tu. Glove. Dia pakai glove. Sarung tangan lah. Belum lagi, sarung tangan belum pakai. Belum lah. Susah dah tekan. Okey, all the best. Terima kasih Azurin. Jaga diri, stay safe kat sana. Okey. Alright, Assalamualaikum. Bye. Ada anak muda kita baru berusia 22 tahun, berani ya, jauh dari keluarga. Ini pengalaman yang pertama bermain dengan pasukan lain. Jadi kita wish her all the best lah. Ini pengalaman yang cukup berharga. Betul. Dekat sana difahamkan Azurin tempoh untuk kejuaraan tersebut 2 bulan sahaja. Dan seperti mana yang Azurin katakan tadi, lihat daripada persembahan itu, kalau ada offer yang lain akan diteruskan lagi di Liga yang profesional di India itu. Kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan bawakan satu perbincangan berkenaan tuntutan
tuntutan insurans kenderaan dan harta benda akibat bencana. Sesuatu yang perlu kita semua pelajari. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Kita minum dulu. Minum tak ada air. Bencana banjir yang melanda negara telah mengakibatkan kemusnahan besar harta benda dan juga kenderaan persendirian kepada mangsa yang terkesan. Kebanyakannya digunakan untuk keluar mencari rezeki demi kelangsungan hidup. Kos untuk membaik pulih kenderaan yang terjejas dianggarkan mencecah antara RM10,000 hingga RM20,000 bergantung kepada jenis kenderaan. Bagi setiap pemilik kenderaan, antara langkah bagi mengurangkan risiko kerugian adalah dengan mencarum perlindungan bencana alam. Namun, rata-rata masyarakat tidak mengambil langkah tersebut. Kesannya, dianggarkan lebih 50,000 kereta yang tenggelam dalam bencana banjir terburuk ini. Begitu juga dengan kemusnahan harta benda seperti rumah, motosikal dan sebagainya. Apakah tindakan yang boleh diambil bagi membuat sebarang tuntutan perlindungan? Sebagai empunya kepada harta benda dan pemilik kenderaan, maklumat tepat harus diperolehi bagi membolehkan sebarang tuntutan perlindungan ini dapat diberikan sewajarnya. Baik, itu je laporan yang disediakan oleh Alia tadi, tuntutan insurans kenderaan harta benda akibat bencana. Sebenarnya berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, Sofia, kan? Jadi ialah apabila kita dah lihat keadaan rumah kita, lihat kenderaan kereta kita dan sebagainya, barulah kita macam terfikir berkenaan dengan boleh ke tak kita nak menuntut insurans ini, Sofia. Ini antara langkah kita untuk bangkit semula yang cukup penting untuk kita bincangkan. Kita terus bersama dengan Encik Zainuddin Ishak, Pengarah Persatuan Insurans Malaysia, PIAM. Assalamualaikum, Cik Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih meluangkan masa. Baik, Cik Zainuddin, kita terus mulakanlah perbincangan kita. Pada ketika ini ramai yang masih tertanya-tanya, apakah orang kata mungkin insurans yang sedia ada yang membolehkan seseorang itu untuk membuat tuntutan bila mereka berdepan dengan bencana ini, dan adakah semua orang mempunyai perlindungan yang sama rata berdepan dengan bencana? Encik Zainuddin. Terima kasih, Sofia. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton-penonton MHI. Terima kasih kerana menjemput saya untuk yang bernaung di bawah Persatuan Insurans Malaysia ataupun PIAM, ya. Sebagaimana yang kita tahu, PIAM mempunyai 21 ahli, iaitu semua pengendali syarikat-syarikat insurans yang dilaisenkan ataupun yang berjalan di negara kita, Malaysia. Sebelum saya menjawab soalan itu, Sofia, saya ada beberapa fakta menarik dari video yang kita tengok tadi itu. Yang pertama, ada 50,000 kenderaan tenggelam, ya. 50,000 yang dilaporkan tenggelam. Dan juga kita ada dapat laporan juga lebih 30,000 orang yang dipindahkan, kerosakan harta benda, rumah, kereta. Dan juga seperti yang dilaporkan yang terdahulu, terdapat jumlah, ya, kerugian yang ditanggung oleh syarikat insurans sebanyak 2 ke 3 bilion ringgit. Ini adalah satu jumlah yang amat besar. Jadi memang kita tahu yang syarikat insurans akan membayar segala tuntutan-tuntutan oleh policy holder ataupun pemegang polisi. Tetapi kita juga harus yang pertamanya mempunyai polisi. Itu yang 3 bilion itu adalah untuk orang yang mempunyai polisi, ya, Fazli, Sofia. Ada juga orang yang tidak mempunyai polisi. Jumlah kerugian untuk orang yang tidak mempunyai polisi mungkin lebih tinggi, ya. Lebih tinggi. Yang kita tengok mungkin rumahnya tak ada insurans. Kalau ada insurans rumah pun mungkin hanya rumah, ya, tapi harta benda yang di dalam rumah mungkin tidak mempunyai perlindungan juga. Ada yang mempunyai perlindungan kenderaan, tetapi tidak mempunyai
extension. Jadi saya ingin membuat sedikit penjelasan ya, mewakili Piam. Setiap polisi fire insurance ataupun motor insurance ini adalah standard policy. Extension ataupun kadar premium tambahan yang kita harus bayar untuk perlindungan banjir harus wujud di dalam polisi sebelum kita dapat membuat tuntutan. Yep. Jadi berbalik kepada soalan tadi itu, syarat-syarat ataupun bagaimana kita buat polisi tuntutan polisi kita. Semua ahli-ahli Piam telah membuat pelbagai inisiatif untuk memastikan segala tuntutan tidak dilayan seperti biasa. Segala tuntutan banjir dilayan dengan fast track ya. Sebab kita memahami kesusahan yang ditanggungi oleh para pelanggan-pelanggan syarikat insurans. Jadi kebanyakan kesemua syarikat insurans mempunyai fast track ataupun on-site team untuk memberi nasihat bagaimana pelanggan ingin membuat tuntutan. Okey, baik Cik Zainuddin. Pada mereka yang sudah ada polisi insurans, extensionnya kepada bencana alam lah kan. Jadi kita nak tahu bagaimana prosedur dan juga proses tuntutan itu ingin dilaksanakan. Yang pertama, kita harus cek polisi kita. Kita boleh, mungkin polisi kita pun dah hanyut ya, Fazli. Ya. Kita boleh online. Selalunya, kalau kita ada polisi, kita boleh, kebanyakan syarikat insurans mempunyai online service. So, kita boleh membuat semakan online. Yang kita harus memastikan polisi kita mempunyai perlindungan tambahan banjir. Ya. Kalau tak ada, memang bermaksud harapan kita untuk membuat tuntutan agak sukarlah ataupun tiada lah. Tapi sekiranya ada, prosesnya amat senang sebenarnya. Prosesnya amat senang. Hanya ambil gambar. Kebanyakan syarikat-syarikat insurans seperti saya terangkan tadi, mereka mempunyai tim yang on-site. Mereka telah mengebeling tenaga-tenaga dari syarikat insurans dan juga dari syarikat penyelaras kerugian ya, to be on-site. Jadi ada syarikat insurans yang sekiranya kerosakan itu katalah ada syarikat insurans yang saya diberitahu, sekiranya perlindungan kerosakan itu di bawah RM5,000, penyelesaian ataupun tuntutan dibuat on the spot. Baik. Ini adalah satu servis yang saya cakap tadi fast track ya. Sekiranya melebihi RM5,000, ada syarikat insurans yang memberi perkhidmatan seperti ini. Mereka membayar dulu interim payment ataupun bayaran pendahuluan. Yang selebihnya itu selesai kerja-kerja penyelaras kerugian ya. Kita nak tahu berapa kerugian yang sebenarnya. Dan bayaran kedua akan dibuat selepas itu. Encik Zainuddin, kita nak melihat ya, kita tahu sedia maklum pada ketika ini negara kita mempunyai satu perubahan cuaca yang mendadak. Ya. Adakah sekiranya seseorang itu untuk mengambil langkah yang paling cepatlah untuk memulakan tambahan perlindungan itu pada insurans mereka, adakah terdapatnya grace time melihat situasi sekarang ini yang pastinya orang ramai dah mula cakna dengan perlindungan ini, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan perlindungan bagi mereka yang tiada lagi? Terima kasih Sofia, ini adalah soalan yang baik. Saya ingin berkongsi ya tentang risiko banjir adalah satu risiko yang kita akan hadapi di masa-masa hadapan akibat dari perubahan cuaca, akibat dari kesan sampingan pembangunan ya, ataupun infrastruktur bottleneck ya. Jadi kita akan mendapat selalunya banjir ni Sofia berlaku di Pantai Timur. Betul? Yep. Tetapi sekarang ni dia berlaku di Pantai Barat di mana concentration ataupun kepadatan penduduk dan juga ekonomi aktiviti penduduk adalah lebih tinggi ya. Jadi kadar kerosakan akan dijangka akan lebih tinggi di masa hadapan.
Jadi adalah satu keperluan untuk kita untuk mendapatkan perlindungan dari bencana banjir. Kalau saya boleh berkongsi, bencana banjir ini adalah perkara yang biasa even di luar negara. Contohnya kejadian banjir yang paling teruk di dunia yang memberi kesan kepada syarikat insurans di seluruh dunia adalah kejadian di negara jiran kita, iaitu di Thailand pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Thailand mengalami banjir yang amat dahsyat. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh syarikat-syarikat insurans di seluruh dunia adalah sebanyak 18 bilion US dollar ataupun 77 bilion ringgit sebenarnya. Jadi ini adalah satu keperluan. Baik. Kita selalunya banjir ni berlaku di pantai timur, tidak mendapat headline. Jadi dia berlaku di pantai barat, dia mendapat headline. Jadi adalah amat penting kita untuk membuat pertimbangan untuk membeli perlindungan tambahan, iaitu hasil dari kesan dari bencana banjir. Ya, jadi apa yang boleh kita katakan dekat sini, perlindungan insurans untuk bencana alam ini merupakan satu keperluan untuk waktu sekarang ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Zainuddin di atas masa yang diberikan dan juga penerangan berkaitan dengan tuntutan insurans ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita dah belajar hari ini bukan saja cukup untuk mempunyai perlindungan insurans, tetapi apakah jenis kata liputan dalam insurans itu perlu kita ketahui juga. Jadi kita boleh hubungilah syarikat insurans untuk kita memastikan kita mempunyai perlindungan yang terbaik. Ya, bercakap tentang insurans ini, kalau anda yang mengalami kerosakan kereta, difahamkan ada syarikat-syarikat jenama-jenama kereta yang memberikan potongan 50% untuk alat ganti kereta dan tunda kereta secara percuma juga. Jadi kita kena hubungi syarikat kereta yang kita ada lah. Okey, bercakap tentang kereta ni, ini ada satu tip penjagaan ni, Sofia. Ini berkenaan dengan tips penjagaan kenderaan ketika banjir. Tahu ke tak tahu? Jom kita tengok. Ya. Bagi mengelakkan kesan yang lebih buruk, berikut merupakan langkah-langkah asas yang boleh dilakukan sekiranya kereta anda ditenggelami air banjir. Perkara yang pertama, anda bawakan kereta anda ke tempat yang lebih selamat. Anda boleh lakukan sesi flushing minyak enjin kereta anda. Anda keluarkan terlebih dahulu minyak enjin yang dah lama dan anda flushing minyak tersebut dengan minyak yang baru. Last sekali anda masukkan minyak enjin yang baru dan baru kereta anda boleh diguna pakai. Start kereta anda perlu menukarkan bateri anda yang dah ditenggelami banjir kepada bateri yang baru, and then baru anda boleh start kereta anda dengan sempurna. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan kali ini kita bawakan satu misi. Misi, okey. Ni misi apa? Ni misi X ya? Misi membanteras virus di dunia ini, khususnya misi vaksinasi COVID-19 kepada dunia. Jadi kita akan bawakanlah sedikit sebanyak Farman Niaga dan COVID, bagaimana mereka merencanakan perancangan ini. Okey, jom kita saksikan. Farman Niaga Berhad antara peneraju utama yang membantu negara dalam misi vaksinasi melawan COVID-19. Strategi dirangka Farman Niaga Berhad melangkau keluar negara membawa misi vaksinasi COVID-19 kepada dunia. Pencapaian cemerlang dilaksanakan Farman Niaga membuktikan keupayaannya dalam usaha pembekalan vaksin. Nama saya Nurul Syahira Izzati binti Nur Azman. Saya bertugas sebagai Eksekutif Hal Ehwal Regulatory di Farman Niaga. Kita setelah sedia maklum yang semua negara di seluruh dunia berusaha untuk mendapatkan akses kepada vaksin, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan ia menjadi sukar, antaranya bekalan vaksin yang terhad atau tidak mencukupi. Akses vaksin COVID-19 yang sama rata di seluruh dunia penting bagi menamatkan pandemik COVID-19. Di samping itu, vaksin sedia juga berkesan terhadap varian baru seperti contoh varian Delta. Jadi adalah amat penting untuk semua pihak berganding bahu bagi memastikan akses kepada vaksin ini dipertingkatkan kepada negara-negara yang mempunyai kadar vaksin
efisiensi yang rendah. Salah satu daripada inisiatif yang sedia ada adalah melalui COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) yang dilancarkan oleh WHO, the World Health Organization, bertujuan memberikan akses secara global kepada diagnostik, rawatan dan vaksin yang inovatif dan saksama. COVAX merupakan salah satu jaminan untuk setiap negara mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Ini merupakan salah satu perancangan strategik kami di Pharma Niaga yang sedang dilakukan untuk membantu situasi ini. Saya Zuraida Abdul Wahab. Saya merupakan Ketua Unit untuk Quality Control Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd. Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd merupakan kilang yang menghasilkan small volume injectables dan sekarang bertanggungjawab untuk menghasilkan produk akhir fill and finish vaksin COVID-19. Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd telah bersedia untuk meningkatkan produksi dan juga memasarkan vaksin COVID-19 di peringkat global dengan memastikan fasiliti makmal adalah setimpal dengan pengeluaran vaksin. Ini dilakukan dengan pelaburan untuk membeli peralatan makmal yang terkini. Selain daripada memastikan bahawa fasiliti makmal adalah setimpal dengan pengeluaran vaksin, pihak syarikat juga memastikan tenaga kerja adalah terlatih, kompeten dan bertauliah untuk menguji vaksin COVID-19. Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd berkebolehan menghasilkan vaksin COVID-19 yang bertaraf dunia kerana kami memiliki persijilan amalan perkilangan baik daripada bahagian regulatory farmasi negara dan juga daripada European Union. Kejayaan pihak syarikat setakat hari ini adalah mustahil tanpa kerjasama semua pihak, sama ada yang langsung ataupun tidak langsung. Budaya kerja syarikat iaitu do it right always yang telah diterapkan kepada semua peringkat pekerja telah membantu untuk menjayakan cabaran baru dan besar ini. Yes. Itu dia Pharma Niaga yang membawa misi COVID-19 ke mata dunia. Betul. Bercakap tentang vaksinasi ini, kepada anda semua jangan lupa untuk anda membuat pemeriksaan di aplikasi MySejahtera. Kokok dah ada temu janji untuk dos penggalak. Dah dapat ke? Saya hari ini. Hari ni? Tak, bukan. Saya tak dekat aplikasi MySejahtera tak ada. Okey. Tapi saya mengambil inisiatif untuk buat self appointment. Okey, sempat mendaftar lah. Sempat mendaftar. Hari ni. Doakan semoga tak ada demam, tak ada apa-apa, Saya pun insya-Allah. sama juga. Sophia bila? Hari ni juga. Oh, yelah. Kita sama-sama. Itu register. Okey. Ya. Apa pun tak boleh nak walk in untuk dos penggalak ini. Ini disebutkan oleh KKMM sendiri. Tapi bawa bersabar. Kita pastinya akan ada satu perancangan yang lebih baik untuk memastikan tiada kesesakan lah di tempat-tempat pemberian vaksin ini untuk keselamatan kita semua. Okey. Kita ada bingkisan seterusnya, Fad. Ya, bingkisan seterusnya kita nak bawakan Malam Penghargaan Media Prima Berhad. Ini adalah untuk menghargailah rakan-rakan strategik Media Prima yang terus menyokong Media Prima sampai ke waktu sekarang ini menuju ke puncak kejayaan. Wow. Ya. Jom kita saksikan. Okey. Pada 15 Disember lalu, Media Prima Berhad mengadakan majlis makan malam penghargaan sempena meraihkan kerjasama yang terjalin antara beberapa organisasi bersama syarikat media terkemuka ini. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran tetamu kehormat dan 24 rakan strategik yang sentiasa memberi sokongan terhadap syarikat selama ini. Sambutan untuk makan malam ni nampaknya begitu menggalakkan. Rata-rata pelanggan-pelanggan kita ataupun rakan strategik kita datang dengan satu semangat baru yang mana bagi negeri Pulau Pinang ni kalau kita dapat lihat banyak rakan-rakan strategik kita daripada pelbagai industri yang hadir pada hari ini. Jadi kita melihat ini salah satu petanda positif untuk kita di Media Prima untuk mengembangkan lagi penggunaan platform-platform yang ada di Media Prima. Selain itu, majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tuan Yang Terutama Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak bersama isterinya Yang Amat Berbahagia Tuh Puan Hadijah Muhammad Nur. Menurut Pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Said Husin Al-Junid, pihaknya berbesar hati terhadap sokongan rakan strategik yang terus memberi kepercayaan apabila memilih pakej pengiklanan melalui platform Media Prima, terutamanya apabila sambutan ulang tahun ke-72 Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang tahun ini. InsyaAllah di masa akan datang, kita melihat yang ini akan menjadi satu annual dinner di mana dengan adanya makan malam seramai 24 rakan kita, insyaAllah pada tahun depan kita melihat mungkin kita akan dapat sebanyak 50 dan ini akan mengembangkan lagi kita punya kedudukan di Pulau Pinang.
Sehingga kini, Media Prima adalah syarikat konglomerat media terkemuka dengan capaian meliputi seluruh penduduk serta pengikut yang ramai. Ucapkan kepada rakan-rakan strategik Media Prima. So, tentunya kita akan terus bersama untuk menempa kejayaan. Ya, kita akan ada lagi lah pihak-pihak yang lain pula untuk bersama-sama bergerak bersama-sama dengan Media Prima ini. Betul. Okey. Rasa kita boleh berehat seketika. Sekejap lagi kita akan bersama dengan seorang rakan artis kita yang orang kata dalam menjalankan membuat karyanya pun memikirkan cara-cara untuk membuat amal dan kebajikan buat semua yang terjejas akibat banjir. Betul. Siapa lagi? Tak lain tak bukan, anda dah lihat dah paparannya. Nampak hidung je dulu. Hidungnya mancung. Cantik orangnya. Ya, kita bersama dengan Misha Omar. Selepas ini di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Tak ni. Kesepian dihanyut ombak dan resah, kau mengobati kerinduan. Dikala ku keresahan dihanyut malam dan gelap, kau menerangi hidupku. Ini segalanya telah berubah, cintamu hanya memori indah. Ku ditinggalkan kesepian, pilu hatiku, kembalilah kepadaku. Selamilah jiwa ini yang terluka. Ikatan kita berdua, sayangilah diri ini. Belailah jiwa dan sepikanlah jiwa. Dedaunan kekuburan, dahanan kerapuhan, bunga-bunga cinta layu di pusara. Wah, bunga-bunga cinta Misha Omar. Ini lagu kecil-kecil dulu. Waktu muda-muda dulu bercinta dulu kan? Tapi lagu ni saya ingat dia menang JL ke-18 tak salah saya. Wow. Tahniah Misha Omar. Okey, tahun 2003 waktu ketika itu. Saya baru setahun. Okey. Nah, tahun 2022 ini, Misha Omar, Kak Mish sendiri membawakan satu, orang kata, nafas baru untuk mewujudkan satu kerja amal untuk memastikan beliau juga dapat menyantuni mereka yang memerlukan. Kita terus bersama dengan Kak Mish atau Misha Omar. Assalamualaikum. Mana? Hai. Kenapa tak atas studio? Kak Mish, audio tak on. Tak dengar audio. Audio. Unmute. Saja je nak dapat perhatian. Saja mute. Suka tahu. Oh, saja je. Okey. Kita dah tengah starstruck ni. Kita pun nak mute dah. Kami sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Adik berdua sihat ke? Adik. Sihat. Adik kat sini sihat. Yang tadi masa lagu Bunga-Bunga Cinta kata dia umur setahun masa tu. Kan? Dia punya tahu dah tahu tu. lah lagu Bunga-Bunga Cinta ni. Okey. Jadi sebelum kita nak bercakap tentang program makan malam ni, Bunga-Bunga Cinta ni, kita nak tahulah perkembangan dulu Kak Mish sekarang ni bagaimana live sekarang ini tahun 2022 ni. Bagaimana Kak Mish? Permulaan yang baik untuk tahun 2022. Hari tu Kak Mish dapat berpeluang bersama-sama dengan karyawan-karyawan dan juga penyanyi di semi-final Music Alhamdulillah. 36. Ya, tidak berjaya ke final, tapi itu satu pengharapan yang baik sebab waktu tu Kak Mish membawakan lagu pertama ciptaan Kak Mish sendiri. So untuk Kak Mish itu dah kira dah sampai semi-final tu dah cukup bagus dah. Betul. Kak Mish harap untuk tahun 2022 ni Kak Mish lebih produktif,
lebih lagi mencari ilmu untuk mencipta lebih banyak lagu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kak Mish, kita nak tahu dan wawarkan sedikit berkenaan dengan program Makan Malam Amal Bunga-Bunga Cinta yang difahamkan 19 Februari ini. Jadi, mungkin Kak Mish nak kongsikan sedikit sebanyak macam mana datangnya idea ini dan orang kata fund charity fundraising itu untuk golongan mana sebenarnya yang Kak Mish khususkan? Okey, sebenarnya Kak Mish tak fikir panjang apabila pihak The H Entertainment Sdn Bhd memilih Kak Mish untuk menerajui charity event mereka ni kan. Jadi konsepnya adalah black tie event di mana kita buka kepada company-company, korporat-korporat, badan-badan korporat di mana kita mahu mereka turut serta dalam menyumbang. Kita nak cari dana sebenarnya untuk menyumbang kepada kepada mereka yang memerlukan, especially kepada ibu tunggal, anak yatim, dan yang terbaru juga Kak Mish dimaklumkan BH Entertainment juga akan memberikan allocation juga untuk mangsa-mangsa banjir kan. So bila mereka tawarkan atas tiket kerja amal ni, Kak Mish tak fikir panjang. Kak Mish kata let's start 2022 dengan something yang beneficial kepada peminat-peminat Kak Mish dan orang yang memerlukan lah. Jadi event ni pada 19 bulan Februari. Sebenarnya orang persendirian macam adik berdua pun boleh juga pergi ke sana. Boleh membeli secara individual kerusi masing-masing. Kalau corporate mereka boleh beli table kan. Mereka akan datang secara berkumpulan, tapi secara individu juga boleh datang berhibur sambil menderma, begitulah. Ya, itulah dia. Sambil kita dengarkan persembahan-persembahan insya-Allah, dalam masa sama juga kita berderma kan. Ini beramal. Beramal. Program ini Makan Malam ni 19 Februari. Jadi tarikh tutup untuk last nak beli kursi ni, meja ni bila? Kita jual lah sampai habis ni. Oh, sampai habis. Jangan ada yang kosong. Sampai dah habis lah kita jual. Tapi sekarang macam mana? Berapa persen lagi tinggal? Selalu kan orang selalu mengaitkan Februari dengan orang kata treat for somebody that you love. So why not kalau siapa-siapa yang anniversary ke, birthday partner ke, suami ke, isteri ke, bolehlah datang. InsyaAllah. Daripada hadap candlelight dinner tu berdua je, why not Kak Mish nyanyi-nyanyi kat sebelah. Kan, gitu. Better. Kak Mish, bagi mereka yang nak bawa pasangan, nak bawa kawan-kawan ramai, nak memenuhkan lah, nak beli kursi ni, apakah antara seleksi lagu yang Kak Mish telah pun wujudkan khas untuk malam tu? Lagu-lagu apa? Selalunya orang kalau tengok Kak Mish dia orang nak lagu sedih je lah kan. Tapi tak nak lah macam tu. Sebab kita perlu memberikan hiburan yang seimbang. Sebab show macam ni dia sama macam kalau adik-adik ingat dulu zaman Secretary's Week kan. So maknanya Kak Mish perlu menyediakan satu platform ni untuk keseluruhan cita rasa peminat yang datang. So of course akan ada lagu-lagu hits. Akan ada juga lagu baru tanpa rela tu, dan selebihnya Kak Mish akan ada juga lagu cover version lah, lagu English ke macam tu lah. Okey. Kita akan yang terbaik untuk Kak Mish. Kita harapkan lagi ramai dan harapnya kena buka banyak lagi meja lah. Dengan pasti menjaga SOP, banyak meja kena buka lagi sebab penuh sangat. Kita akan yang terbaik. Tapi kita tetap mengekalkan SOP. Kalau dulu kan satu table tu dah ada 10 orang. Tapi kali ni cuma ada 8 saja. So insya-Allah keadaannya akan terkawal dan kita perlu beradaptasi dengan SOP ni. Macam tahun lepas Kak Mish ada buat konsert juga dengan mengamalkan SOP ni. So tak ada apa-apa insya-Allah. Jadi jangan takut, kita kena beradaptasi, tetap hidup tetap kena diteruskan. Dan sebenarnya Kak Mish menyambut baik peluang ini dan mengharapkan peluang ini juga datang kepada kawan-kawan Kak Mish sebab tahu je lah kan zaman pandemik kita semua tak boleh bekerja. Betul. Jadi kita harap dengan adanya inisiatif dari The H Entertainment ni dan akan mengajak lebih banyak lagi event organizer untuk melaksanakan event-event seperti ini supaya kita semua boleh bekerja lah. Terima kasih Kak Mish. Terima kasih. Kak Mish, hari ni 5 Januari kan? Betul. Esok tarikh apa? Besok berapa bulan?
Berapa bulan? Besok 6 Januari, esok hari Khamis. So, Okey. Khamis. Okay. Esok hari Khamis lah. Jadi 6 Januari 6 Januari ada hari yang special ke untuk Kak Mish? Happy birthday to you. Selamat jadi Kak Misha Umar. Kita doakan yang terbaik. Panjang umur rezeki. Advance. Ambil clipping ni letak kat IG nanti. Orang pertama wish. Okey. Kak Misha, semoga tahun 2022 ni menjadi tahun yang cukup hebat untuk Kak Misha Umar. Terima kasih meluangkan masa. Terima kasih. Bye Kak Mish. Okey. Terkejut dia. Wah, terkejut dia kan. Bersih saya jangan lupa 13 Februari nanti. Jangan lupa wish. Okey. Sempat. Okey, kita dah lihat satu VT ni iaitu yalah kan cuti sekolah ini perlu ada satu aktiviti menarik lah untuk kita bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Tapi ni aktiviti cuti sekolah bersama dengan orang asli. Wow. Jom kita saksikan. Suku kaum asli seperti suku Semai, Mahmere, Jakun, Temia, Temuan dan sebagainya cukup kaya dengan keunikan tradisi nenek moyang mereka dan pelbagai adat resam yang boleh dipelajari. Majoriti daripada masyarakat orang asli ini masih menetap di kawasan hutan dan mengamalkan cara hidup orang lama dan tradisional. Baru-baru ini, Kru Malaysia hari ini bersama-sama para pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa berkesempatan mengunjungi salah sebuah kawasan penempatan orang asli di Gombak, Selangor dengan kerjasama Jangga-School Gombak. Kami berpeluang melihat sendiri gaya kehidupan mereka yang cukup sederhana selain menjadikan flora dan fauna sebagai sumber asas utama. Atuk mewakili 18 suku kaum. Atuk rasa bangga kerana bangsa membangun, menyokong padu tentang kesenian dan warisan orang asli. Tapi walau macam mana pun, apa-apa kena ikut prosedur. Kita ada jabatan yang melindungi orang asli. Daripada segi gembira, daripada segi teruja tu, bila ada sambutan macam ni, makna atuk rasa dihargai. Saya rasa excited. Saya rasa banyak sangat benda yang saya boleh pelajari daripada, sebab yelah orang asli kan daripada macam zaman-zaman dulu. So dari segi tu saya dapat belajar cara-cara dia orang hidup, macam survival skill dalam hutan. Kehidupan orang asli bagi suku Semai mempunyai keunikan yang tersendiri. Mereka membina kediaman masing-masing daripada daun langkap untuk dijadikan atap dan dinding. Teknik dan kaedah anyaman atap yang dipelajari sejak turun-temurun digunakan bagi menghasilkan seni kraf kediaman mereka. Selain itu, bagi sesetengah suku Semai yang berada di kawasan pedalaman, mereka masih mengekalkan cara masakan menggunakan buluh. Lebih menarik, mereka mencari sendiri daun-daun herba di dalam hutan untuk dijadikan hidangan dan bahan asas dalam setiap masakan. Ini antara sajian orang asli seperti anda lihat di sini. Terdapat pelbagai sajian iaitu nasi, kangkung, ayam, ikan dan juga ubi-ubi serta pencuci mulut seperti tepung manis. Seperti yang anda lihat di sini, ini adalah tepung manis. Tepung manis ini merupakan makanan tradisional orang asli yang dibalut menggunakan daun lerek. Dan nasinya yang uniknya menggunakan daun lerek dan direbus menggunakan buluh selama 5 jam. Dan nasi ini bertahan selama 3 hari tanpa ada basi pun. Dan ini adalah labu sayung. Labu sayung ini kita letak air dan dia boleh mengekalkan suhu air, contohnya air sejuk ataupun air panas selama seminggu seminggu. Bagi setiap suku kaum orang asli, mereka mempunyai menu dan cara masakan yang berbeza-beza. Selain menggunakan kaedah rebusan, mereka hanya akan menjamu selera ketika benar-benar lapar sekaligus menjadikan faktor utama untuk kekal sihat. Keunikan cara hidup dengan alam semula jadi menjadikan komuniti ini berbeza dengan kepelbagaian kaum di Malaysia.
Keunikan cara hidup lah membuatkan kita yang berada di bandar ni boleh menghargai dan memikirkan antara cara lain untuk menenangkan sikitlah jiwa kita. Betul. Back to nature lah kata orang. Back to nature. Tiangkan handphone apa semua. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang tengok kami daripada awal sampai hari ini, waktu ini. Dan esok hari kita nak bawakan satu topik iaitu penyimpanan dokumen, Sofia. Kita perlu pelajari bagaimana kaedah-kaedahnya supaya kalau berlaku bencana ataupun emergency, kita boleh mencari semua dokumen kita di satu tempat. Penting tu. Ya, penting. Jangan lupa untuk anda tengok esok bermula jam 9.30 pagi sampai 10.30 pagi. Okey, sampai di sini saja. Saya Fadil Fuad dan saya Sofia Nur Solihatun. Anda semua jaga diri ya. Okey, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.